kata, jom main tangkap kau. Tolong. Kakak Song dalam bahaya. Tak nak main dengan kau dah, kata. Tolong. Siapa boleh tolong saya? Tolong. Siapa boleh tolong saya? Minum! Cikgu Song, minum! Cikgu Song, saya suka awak lama dah. Berilah saya peluang ini sekali. Biarlah saya sayangi awak. Wang Mazi. Kalau kau tak lepaskan, saya akan panggil orang. Jeritlah. Jerit sampai tekak pecah pun tak ada guna. Cikgu Song, saya datang. Jangan datang. Tolong. 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 Toad. Berhenti. Tolong. Toad. Tapau. Tapau, cepat panggil orang. Panggil orang dewasa. Dabau, jangan dengar cakap kakak Song. Saya dengan kakak Song main game. Rupanya main game. Dabau suka main game. Dabau baik. Keluar main. Pergi main di luar? Tak. Tapau, bukan. Tak, jangan. Si cantik, sekarang tinggal kita berdua saja. Mari. Jangan. Abang Mazik, kakak Song macam tak selesa. Mainlah dengan saya. Baik. Dabau, kau pusing dulu. Pusing dulu ya. Main. Pergi main bawah tanah. Tapau. Tapau, bangunlah. Tapau. Wih, bodoh kau rosakkan rancangan aku. Cantiknya. Sekarang tinggal kita berdua sahaja. Tiada siapa ganggu kita. Mari. Jangan. Mengesan perumah memenuhi syarat pengikatan sistem penaklukan bunga kampung. Pengikatan berjaya. Kakak Song dalam bahaya. Lepaskan dia. Mengesan perumah memenuhi syarat pengikatan sistem penaklukan bunga kampung. Pengikatan berjaya. Mengesan otak perumah mempunyai kecacatan otak. Sistem segera membaiki otak. Bukankah aku bodoh? Sistem penaklukan bunga kampung hebatnya boleh menyembuhkan kebodohanku bertahun-tahun. Ini tak mungkin. Aku dah pukul sampai mati. Sistem sedang membaiki. Tapau, kau okey tak? Pembaikan otak selesai. Menerbitkan tugas teras sistem takluk bunga kampung. Lengkapkan tugas dapat mata. Capai 100 mata. Dapat kotak buta. Bunga kampung. Maksudnya kakak Song ke? Apa-apa pun, selesaikan dulu Wang Mazi ni. Wang Mazi selalu lepak di jalanan buat kerja kasar. Nampaknya kena guna akal. Tak boleh guna kekerasan. Ada idea. Abang Mazi. Dari pandanganmu tadi, ingatkan kau dah tak bodoh. Nak cari Abang Mazi buat apa? Kalau tak ada hal, cepat balik rumah. Abang Mazi nak kencing. Dabau nak kencing. Kencing, keluar belok kanan, kencing sendiri. Abang Mazik dah bau takut. Adoi, orang bodoh banyak kencing. Jom. Cikgu Song, tunggu aku. Cepatlah. Kencing sini je. Lepas kencing cepat balik, menyusahkan kau betul? Aduh. Abang Mazik dah bau tak tahu buka seluar. Ayah yang selalu bukakan. Seluar pun tak tahu buka, kau memang tolol lah. Orang hidup mana boleh mati kena kencing? Tengok ni lelaki,
patutlah kencing. Macam ni, faham tak? Semua datang tengok. Wang Mazi dah besar. Tak malu ke? Bergoyang kat jalan Bogel Punggong. Ayo tak malu langsung. Wong Dai Bok, kau si tolol berani tipu aku. Wong Dai Bok, kau tak bodoh. Tunggu je lah. Pergi mampus. Akhirnya halau dia lari. Tak tahu dapat berapa mata. Tahniah, rumah dapat mata penaklukan 100. Boleh tukar kotak buta? Nak tukar ke? Wah, langsung 100 tukar. Tukar kotak buta berjaya, tanya perumah. Nak buka kotak buta? Buka. Tak tahu kotak buta ni boleh keluarkan. Apa benda bagus untuk aku? Tahniah, rumah dapat rahsia perubatan ilahi. Tukar kotak buta seterusnya. Mata 1000. Aku sekarang rasa di dunia ini tak ada penyakit yang aku tak boleh rawat. Oh ya. Tak tahu Kakak Song macam mana dah. Tapau. Mari datang sini. Duduk. Tapau. Kakak Song, kenapa badan awak panas sangat? Tak betul. Muka kemerahan. Nafas tak stabil. Tapau. Denyutan nadi pun tak teratur. Tapau. Ini tanda kena dadah. Tapau. Kakak nak. Kakak Song, maafkan aku. The clock is ticking, but we're taking it slow. Ice in the glass, watching the Kakak Song, aku kena sedut darah beracun awak keluarkan dulu. girls dancing on the bedroom wall. I'm just waiting for the gravity to fall. No need to talk. Let the rhythm explain. The way your name sounds like a summer rain. Kakak Song, tinggal satu sedutan akhir. Tahan sikit. Rush the moment, keep it on repeat. Can you feel the pulse? Can you feel the heat? I wanna wander in your space, lose my direction in the lines of your face. Silk and honey, Keluar dah. been on the floor. Give me a taste, then give me some more. Midnight velvet wrapping around our skin. I don't know where you went or Tapau. Semalam awak yang selamatkan aku. Nampak awak selamat dan sedar. Aku pun lega. Kalau ada rasa tak selesa, cari aku bila-bila. Aku pergi dulu. Tapau. Awak dah tak bodoh. Berkat pukulan Wang Mazi itu langsung kena kepala aku hingga terjaga dan waras. Di kesan perumah sasaran penaklukan, tahap kesukaan Song Yanran meningkat. Hadiah 100 mata penaklukan untuk perumah mata penaklukan semasa 100. Nampaknya malam tadi tak ambil kesempatan buat Kakak Song rasa lebih suka pada aku. Kakak Song, kalau tak ada hal lain, aku pergi dulu. Kenapa dah bawa nak cepat sangat pergi? Takut kakak makan kau ke?
Aku belum balik rumah. Ayah aku akan risau. Tak apa, kakak. Masih tak selesa. Macam mana tolong kakak lagi urut-urut sikit. Tak apa, boleh cinta? Kakak Song, ayah aku pasti sibuk cari aku ke mana-mana. Aku pergi dulu. Ya, dulu orang kata kecantikan itu kutukan. Memang betul kata orang dahulu. Kalau ayah aku tahu aku dah tak bodoh lagi, dia pasti gembira sangat. Ayah, aku dah balik. Kau siapa? Jadi ayah aku berkahwin semula dengan Makcik Lee. Sekarang kau adik tiri aku. Ayah kau bawa mak aku ke bandar jumpa pesakit. Jadi untuk beberapa lama ni, aku yang jaga kau. Aku abang. Sepatutnya aku yang... Sekarang aku yang jaga kau. Jadi untuk beberapa lama ni, apa yang aku cakap kau mesti dengar. Baiklah. Tak. Kenapa aku kena dengar cakap kau? Malam ini saya tidur di katil, kau tidur di lantai. Dia memang bodoh. Saya garang. Nanti dia takut. Kenapa masih anggap saya macam orang tolol? Lupakanlah. Nanti cari peluang terangkan padanya. Lelaki perempuan bujang tidur dalam satu bilik memang tak sesuai. Sekarang saya ada kemahiran perubatan ilahi. Patut cari duit naik taraf rumah ini jadi rumah 3 tingkat bumbung genting. Aduh, alamak. Manusia ada keperluan mendesak kencing paling utama. Tak tahan nak kencing? Tak apa. Adik, saya cakap saya tak sengaja. Tak apa. Saya ada kelas pagi ini. Kau duduk diam di rumah. Jangan lari keluar. Dengar tak? Dan hal semalam malam, jangan cakap pasal hal itu di luar. Dengar tak? Tak apa. Saya sedang cakap dengan kau. Dengar tak? Kau ulang sekali. Jangan cakap sembarangan. Duduk diam-diam. Akhirnya tinggal saya seorang. Cepat pergi cari kakak Song. Dapatkan mata guna ilmu perubatan cari duit. Hehe. Dafu ada di rumah? Dah bawa ayah kau mana? Anak ketua pegawai eksekutif yang digigit ular. Dah bawa ayah kau mana? Dari Jabatan Pembelian Daerah, anak ketua pegawai eksekutif yang digigit ular. Cepat panggil ayah kau keluar. Ubatilah dia. Dia kata, asalkan boleh sembuh, berapapun harga sanggup bayar. Wang? Datang dengan mudah. Kalau begitu, orang ini mesti aku selamatkan.
Tidak baik. Kulit dah jadi ungu. Gusi, mulut, hidung berdarah, luka bengkak. Lihat kesan gigitan ini. Ini bisa ular kembang kol, hampir merebak ke jantung dan paru-paru. Ketua kampung. Ayah aku pergi ke bandar semalam. Tak ada di rumah. Apa? Baguslah. Dr. Wang tak ada. Aku boleh hantar dia berdua ke hospital. Meningkatkan kesukaan dia. Nanti, si gadis ini tentu akan jatuh ke pangkuan aku. Kalau begitu, Kai pasti tak boleh diselamatkan? Siapa kata tak boleh? Walaupun ayah aku tak ada, tapi aku pun belajar beberapa ilmu. Merawat bisa ular, mudah saja. Wang Dabao, kau pun boleh merawat orang? Aduh, Budak ini boleh menyelamatkan? mari semua orang tengok. Wang Mazi, orang besar dah macam ni, tak tahu malu. Bogel berjalan-jalan di jalanan. Dia? Tak boleh. Sama ada boleh atau tak, aku tak boleh biarkan dia urus. Itu ketua pegawai eksekutif. Tuan tak tahu hal sebenarnya. Budak ini memang bodoh. Dia mungkin pun perkataan doktor tak tahu tulis pun. Abang Mazi, saya sudah sembuh. Bukankah malam sebelum semalam awak sudah tahu? Waka. Ayo. Kali ini keliling Ketua Deng. Ada niat jahat lagi? Tapi, Ketua Deng, sekarang hantar hospital, takut tak sempat. Bisa ular Kai hampir sampai ke jantung. Perlu rawatan segera. Bodoh, cakap apa sembarangan. Saya ini demi nyawa Kai fikirkan. Kalau tak, kita pergi hospital lah. Baik, kita hantar hospital. Tak sempat, bukan ini. Mengrau, biar Dabao rawat. Saya percayakan dia. Bodoh ini boleh rawat siapa? Song Yanran. Saya lihat awak takkan dengan bodoh ini ada hubungan nak tipu duit Ketua Deng, kan? Wang Mazi, jangan cakap sembarangan. Saya dengan Mengrau kawan paling baik. Mana mungkin nak celakakan anak dia? Mengrau, semalam dia nak ganggu saya. Tapau muncul tepat masa selamatkan saya. Bantu saya pulih dari dadah. Dr. Wang, asalkan awak boleh sembuhkan Kai. Tak kira berapa duit, saya akan bayar. Kakak Song, awak memang bantuan ilahi. Sayangnya awak. Kamu semua siapa? Kenapa ada di rumah saya? Abang bodoh ini. Mesti nak rawat bisa ular orang. Kalau berjaya, tak ada masalah. Kalau gagal, kamu sanggup tanggungjawab ke? Betul lah. Shu'er, cepat nasihat abang kamu. Wang Dabao, kamu gila ke? Cepat hantar dia ke hospital. Jangan buat sesuka hati. Adik, saya boleh rawat. Budak ini hampir mati. Percayalah saya sekali. Saya betul boleh sembuhkan dia. Sure, percayalah abang kamu. Memandangkan Cikgu Song percayakan dia, saya pun percaya dia sekali lah. Kamu betul boleh rawat ke? Boleh. Aduh, Tolong selamatkan Kai, Dr. Wang. Tolonglah. Mengrau, budak ni orang tolol. Jangan buat keputusan bodoh. Tolol? Tolol pun lebih baik dari orang jahat macam kamu. Wang Mazi, saya nak rawat orang sekarang. Sila pergi. Ketua kampung, kalau kamu masih nak pembelian tahun ini di kampung kamu, sila halau orang yang tak berkaitan. Mazi, kamu pergilah. Baiklah. Kamu semua percaya orang tolol ni, kan? Tunggu dan lihat. Kakak Song, tolong basikan dapur untuk saya. Saya nak rebus ubat. Baik. Adik, pergi ke gudang, ambil sedikit daun mugwort yang sudah kering. Nanti saya akan gunakan. Saya memang tidak silap pilih orang. Saya sudah tahu Dabao pasti boleh. Mengesan Song Yanran lebih memuja perumah hadiah. 100 mata penaklukan. Mata penaklukan semasa 200. Ini pun boleh tambah mata. Kakak Song, kau adalah dewi saya. Daun teratai setengah, bunga 7 daun 1 tangkai, tumbuk dan tampal pada luka. Kemudian rebus ubat bisa ular nantong dan suapkan. Akhirnya, gunakan daun mugwort sebagai pemula, bakar, letakkan di tepi luka untuk tarik keluar khasiat ubat. Bisa ular ini akan serta-merta terawat.
Dapau Kakak Song, kamu sudah rebus ubat bisa ular nantong itu? Berikan terus kepada Deng Kai, suapkan sahaja. baik. Dabao yang kamu pegang itu hanyalah herba biasa. Bolehkah menyelamatkan nyawa? Ini kan anak ketua pegawai eksekutif Deng. Ayo, ketua kampung, kamu tenanglah. Walaupun ayah saya di sini juga akan rawat begini. Lagipun sekarang selain percaya saya, siapa lagi yang boleh kamu percaya? Saya percaya Dabau Mengrow. Kamu tenanglah. Selagi ada Dabau, pasti akan sembuh selepas minum ubat. Betul. Saya percaya Kai pasti boleh disembuhkan. Dabao ini ubat apa pula? Aduh, ketua kampung, ini obat luaran. Keluarga kami keturunan dokter. Janganlah kamu syak wasangka. Harap dia sembuh. Kalau tak bayarannya, bukan saya ketua kampung yang mampu tanggung. Dabau. Sudah. Kakak Song, beri Kai makan terus. Baik. Sekarang dah siap. Tunggu herba juer untuk aktifkan ubat. Kai. Macam mana rasa? Kenapa Kai menggigil seluruh badan? Ketua kampung, Mengrow. Kan saya dah cakap, dia cuma orang bodoh. Orang bodoh mana boleh rawat orang? Tengoklah, sekarang dah bunuh orang. Wang Mazi, jangan cakap sampah. Mulut tak berhenti. Kai. Kata tak bunuh orang, dia makan ubat kamu, mati muntah darah. Ketua kampung, Wang Dabao, kamu nak musnahkan kampung ini. Mari, ikut saya ke pasukan penguatkuasa. Hari ini mesti beri penjelasan pada ketua Deng. Ketua kampung, Dabau cuma nak tolong. Bukan salah dia. Ini paling teruk pun kemalangan perubatan. dia ni bunuh orang untuk duit. Kan saya kata hantar ke hospital. Dia tahan orang ni untuk dapatkan bayaran. Sekarang dah jadi, orang dah mati. Kamu mesti bayar nyawa. Dabau, kita lari sajalah. Ayo, apa kamu semua gelisah sangat? Saya belum siap lagi. Jangan berlakon. Dabau, saya beritahu kamu. Bunuh orang, bayar nyawa. Walaupun orang tolol pun kena bayar. Jangan menangis, Ketua Deng. Lihat, budak ini baik saja. Kai. Mama. Mama ada di sini. Kai. Ketua kampung, sekarang tahu siapa yang tolol? Ayo, saya yang tua bodoh. Dabao, tak sangka kamu bukan saja sembuh demensia, tapi juga mewarisi ilmu perubatan ayah kamu. Ini tak mungkin. Kamu semua lihat baik-baik. Mungkinkah cahaya terakhir sebelum kematian? Kamu kurang daya pembezaan. Anak ketua Deng bintang tua bersinar tinggi. Mana macam yang kamu cakap? Cepat pergi. Hampir sebab kamu seluruh kampung kena masalah besar. Pergi. Dabao, kamu jangan risau. Kalau Wang Mazi nanti cari kesusahan lagi, beritahu saya. Saya halau dia keluar kampung. Ketua kampung, terima kasih. Ayah kau dengan aku kan masih saudara. Tak payah cakap terima kasih. Yang penting anak ketua Deng itu dah sihat. Itu yang paling best. Oh ya, ada lagi hal lain dalam kampung ni. Kamu orang borak dulu. Aku pergi buat kerja dulu. Dr. Dabao, terima kasih. Ini RM3,000. Terima kasih selamatkan Kai. Alah, ini memang patut buat. Senang je dapat duit ni. Rumah 3 tingkat bukan mimpi. Mengesan perumah, sasaran penaklukan baharu, Deng Mengrow.
Mengikat sistem. Mengesan mata penaklukan tambah 400. Baki mata penaklukan 600. Sistem ni boleh ikat orang lain juga ke? Tak sangka boleh ikat orang lain. Mata penaklukan 1000 tu bukan senang je nak dapat. Kotak buta pertama langsung rahsia perubatan ilahi. Kalau kotak buta seterusnya mesti lagi hebat. Dr. Wang, demensia dia dah kambuh ke? Dah bawang. Kau tengok, hari ni aku tolong kau banyak. Malam ni kau datang rumah aku, urut untuk aku. Penyakit aku dulu belum sembuh lagi. Aku Kakak Song, badan awak tak ada masalah. Cuma api hati sikit berlebihan. api hati berlebihan. Dah bawang penyakit apa ni? Itu bukan penyakit serius pun. Nafsu kuat. Kakak Song kawal diri sikit. Tapau sampah. Doktor dah bawa malam ni. Boleh tak awak datang rumah saya menginap? Sebenarnya penyakit Kai-Kai baru sembuh. Saya takut dia malam ni mungkin kambuh. Maksudnya CEO Deng bukan sebab saya selamatkan Kai-Kai baru naikkan mata penaklukan. Tapi dia sukakan badan saya. Doktor dah bawa saya cuma takut penyakit Kai-Kai akan jadi teruk. Jadi saya nak pilih siapa? Kakak Song atau CEO Deng? Seorang cikgu seksi. Seorang wanita korporat kuat, susah nak pilih. Lupakan serah pada takdir. Maaf ya, CEO dan pakcik sebelum pergi pesan, suruh jaga abang saya baik-baik. Sekarang abang saya demensia baru sembuh. Saya tak sanggup tinggalkan dia sorang-sorang. Jadi, maafkan saya. Alamak adik abang awak boleh jaga diri sendiri. Wang dah bawa awak berterus teranglah demensia awak ni. Bila sembuh, Adik, sebenarnya pagi hari sebelum semalam, masa saya baru balik dah sembuh dah. Asalnya nak cari peluang terangkan pada awak. Tapi tak jumpa masa yang sesuai. maksudnya, Adik, maaf, saya betul-betul tak sengaja. baguslah kau sudah lihat seluruh badan aku. Patutkah cuma minta maaf? Nanti aku ajar kau. Aduh, sakit gatal. Tapau, kau jangan sembarangan merawat orang lain. Kalau tak boleh sembuh, kita tak boleh tanggung jawab. Adik, aku nak jadi doktor. Dapat lebih banyak duit. Bina satu di sini, rumah 3 tingkat gaya barat untuk kau. Aku nak kau tinggal dalam keadaan yang lebih selesa. Lagipun, keluarga Wang memang keturunan doktor. Untuk penyakit biasa, aku masih ada keyakinan. Kalau benar-benar jumpa kes yang susah, aku pasti akan sarankan dia pergi hospital. Maksudnya, kau nak bina rumah 3 tingkat ini adalah untuk aku. Sudah tentu, memandangkan mak kau kahwin dengan ayah aku, kau adalah orang paling rapat dengan aku di dunia. Mengesan perumah sasaran penaklukan baharu, Lee Swear System sedang mengikat mengesan penambahan 300 mata penaklukan. Mata penaklukan semasa, 900. Adik aku pun boleh beri mata penaklukan. Adik aku pun boleh beri mata penaklukan. Sekarang mata penaklukan sudah 900. Tinggal 100 lagi, saya boleh buka kotak buta. Baiklah, Dabau. Sudah lewat malam. Cepat tidur. Dan lagi, lain kali, jangan banyak cakap perkara yang buat orang mudah nangis.
Dabao. Dia tak ada ke? Kakak Song, kenapa awak datang? Dabao. Kau buat saya hampir mati ketakutan. Dabao, saya cantik tak? Cantik. Kakak Song, sudah lewat malam begini. Kenapa awak datang? Dabao. Itu semua sebab nak cari awak. Tengok. Tengoklah, saya datang cari awak. Kaki saya pun cedera. Duduklah, kita pergi ke sana. Saya sedang rawat Kakak Song. Doktor mesti ada belas kasihan. Saya cuma merawat dan menyelamatkan, bukan nak ambil kesempatan. Kakak Song, saya nak mula tekan kuat. Tahan sikit. Kakak Song, sudah tak apa-apa. Esok boleh pulih normal. Kakak Song, beritahu saya sejujurnya. Apa sebenarnya awak cari saya? Dabao. Saya nak makan awak. Saya nak makan awak. Dabao. Macam mana awak tahu? Saya nak makan gula-gula. Kakak Song, sebenarnya saya tahu. Awak takut dengan Wang Mazi, tapi ketua kampung dah beri amaran hari ini. Dia beberapa hari ini mesti tak berani buat kacau lagi. Tak apa hari ini, demi kau saya dah gaduh dengan Wang Mazi. Kalau dia nak balas dendam, rogol saya akan pergi ke sungai di pintu masuk kampung dan mati sahaja. Bukan saya tak nak jaga kau. Macam mana kalau kau tidur di rumah saya malam ni? Sikap adik kau. Kau dah nampak. Kalau saya nak tidur di rumah kau, dia pasti tak setuju. Jadi macam mana? Dabao, kau boleh pergi ke rumah saya. Rumah saya luas. Lagipun, kalau kau ada di sana, Wang Mazi pasti tak berani datang. Dabao, kau tegar ke tengok kakak datang cari kau tengah malam dan balik sorang-sorang? Dabao, tolonglah setuju kali ini. Boleh tak? Saya cuma buat benda baik. Tak ada niat jahat pun. Tambahan pula, hari ini pun terima kasih pada Kakak Song yang percaya pada saya tanpa ragu. Jadi saya mesti tolong. Baiklah, Kakak Song, saya akan tidur di rumah kau malam ni. Bagus. Dabao, sakit. Baiklah Kakak Song, saya akan dukung kau pergi. Tak jauh pun. Dabao, Hmm? kau penat tak? Tak penat. Dabao, dahi kau ni kenapa penuh-peluh? Adakah kakak terlalu berat? Kakak Song memang berat. Sebab seluruh dunia ada di atas bahu saya. Dabao kata saya adalah dunianya. Mungkinkah dia baru sahaja meluahkan perasaan pada saya? Mata penaklukan dikesan, bertambah 99 mata baki semasa semana mimi.
masih bergantung pada ayat cinta klise, naik lagi 99 mata untuk saya. Tapau ini malam yang panjang. Kalau awak nak buat apa-apa pada kakak, kakak tak boleh melawan pun. Tapau betul tak? Paha kakak lebih licin daripada stocking. Si licik diam-diam ambil kesempatan dengan kakak. Kakak Song sampai dah. Lepas ini tak boleh berdua dengan kakak Song lagi. Ini sangat berbahaya. Kakak Song, ada apa lagi? Tapau kakak rasa masih tak selesa. Bagaimana kalau awak tolong periksa lagi untuk kakak? Tak ada masalah besar pun. Tapau kakak rasa badan ada api membakar. Awak tolong periksa lagi untuk kakak. Alamak, Tapau kakak rasa sangat panas. Tolong kakak. adakah 20 tahun lelaki suci saya hari ini akan berakhir di sini? Wah, Mengrok. Kenapa awak ada di rumah saya? Mengrok. Kenapa awak ada di rumah saya? Yanran, Kai demam. Jadi saya nak minta Dr. Wang tolong pergi tengok dia. Tapi saya takut kalau pergi sorang-sorang, orang kampung akan mengata. Jadi saya nak tanya, boleh tak awak ikut saya? Kai demam? Teruk ke? Tak apa. Dah ambil ubat dan dah tidur. Tapi saya masih nak Dr. Wang ikut saya pergi tengok. Lagipun, nak rasa sikit hati. Memang patut minta Dr. Wang pergi tengok sekali lagi. Kanak-kanak sakit. Kalau cuai nanti menyesal. Dr. Wang, kebetulan awak hantar Yanran balik. Boleh tak tolong ikut saya ke rumah tengok Kai? sudah tentu boleh. Budak kai-kai itu pun disukai orang. Terima kasih, Dr. Wang. Jangan risau, sampai rumah saya, bayaran doktor terus diberi. Bayaran doktor? Tak payah tergesa-gesa. Dah bau si jahat, nanti saya uruskan kau. Tak. Sakit. Pergi hospital je lah. Kenapa datang rumah saya? Tak boleh. Saya kena pergi tengok. Abang, Dr. Wang, awak berehat dulu sini. Saya nak mandi dulu. Pelik. Ini bukan bilik kai-kai. Ini bilik Ketua Deng. Mungkinkah keperawanan yang saya jaga 20 tahun ini akhirnya terpaksa diserahkan di sini? Dabau. Saya dah sampai. Mana ada pegawai yang tahan ujian macam ini? Ketua Pegawai Eksekutif Deng, jangan kasihan saya. Ambil saya sepenuhnya dengan kasar.
Dr. Wang, awak okey ke? Ketua Pegawai Eksekutif, maaf ya. Tadi teringat sesuatu, fikiran saya agak kusut. Dr. Wang, maaf menyusahkan awak. Tengah malam begini, panggil awak datang. Tak apa. Ketua Pegawai Eksekutif, Kai mana? Kai dah tidur? Bila kita boleh jumpa anak itu? Maaf Dr. Wang, saya tipu awak. Kai sebenarnya tak demam. Ketua Pegawai Eksekutif, kalau macam tu awak panggil saya tengah malam apa? Nak buat apa? Maaf, Dr. Wang, saya tahu perbuatan saya tipu awak sangat tak baik. Tapi perkara ini, saya benar-benar harap awak boleh tolong saya. Awaklah penyumbang mata penaklukan saya. Permintaan awak, saya mesti selesaikan untuk awak. Ketua Pegawai Eksekutif, apa yang saya boleh tolong? Beritahu saja. Saya, Wang Dabao, pasti tak akan tolak. Dr. Wang, saya harap awak boleh jadi suami saya. Bukan maksud saya berpura-pura jadi suami saya. Ketua Pegawai Eksekutif, awak ada anak sebelum kahwin? Bukan Kai anak saya dengan bekas suami mak saya. Lepas tahu saya cerai, sekarang nak datang. Memaksa saya kahwin semula dengan bekas suami. Kalau dah bercerai, kenapa nak kahwin semula pula? Kalau dah bercerai, bukankah itu tanda perasaan sudah retak? Bapa bekas suami saya adalah pengarah kilang. Ayah saya bekerja di kilangnya sebagai pengarah bengkel. Jadi awak nak saya berpura-pura jadi suami awak supaya hilangkan niat mak awak nak awak kahwin semula? Ya. Saya harap awak boleh tolong saya. Tolonglah saya. Bekas suami awak pula? Dia nak kahwin semula dengan awak? Mak saya tahu hal ini disebabkan dia yang cakap. Dia juga yang paksa mak saya untuk paksa saya kahwin semula dengannya. Kalau saya setuju tolong Deng Menggro, saya pasti akan terlibat dalam konflik keluarga Deng. Nanti pasti akan disalahkan oleh bekas suami Ketua Pegawai Eksekutif Deng dan ibu bapanya. Tapi kalau tolak, mata penaklukan Ketua Pegawai Eksekutif Deng akan berkurang. Susahnya nak buat keputusan. Dr. Wang, saya tahu hal ini menyusahkan awak. Tapi selain cara ini, saya tak jumpa cara lain yang boleh bebaskan saya dari bekas suami. Jangan risau. Duit bukan masalah. Ketua Pegawai Eksekutif Deng, ini bukan soal duit. Hal ini, saya tak boleh janji awak dalam masa singkat. Beri saya sikit masa untuk fikirkan, boleh? Tuan Muda Xiao, sila. Jalan buruk ini, kasut kulit baharu saya jadi kotor semua. Tuan Muda Xiao, kampung ini terlalu miskin. Jalan pun terlalu teruk. Sampai depan sana, terus... Tuan Muda Xiao, kasut kulit ini memang berkilat. Jom jalan. Wang Mazi, Ya, asalkan kau boleh tolong saya cari perempuan itu, saya pasti bagi kau kerja sebagai pekerja tetap di kilang saya. terima kasih Tuan Muda Xiao. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Kalau saya jadi pekerja, tetap gadis-gadis di kawasan sekitar boleh saya pilih sesuka hati. Itu mangkuk nasi besi lebih baik daripada bertani di kampung. Tuan Muda Xiao, sila. Awak tahu tak perempuan ini ada suami? Xiaolong, saya dah bercerai dengan kau. Antara saya dengan kau tak ada kaitan langsung. Kau kata tak ada kaitan, maka tak ada kaitan lah. Ayah engkau, mak engkau dan kau setiap hari makan minum atas belanja saya. Kau cuma sebut tak ada kaitan lalu selesai. Saya makan dan minum itu hasil titik peluh saya sendiri. Itu hak saya. Bukan hasil sedekah daripada keluarga Xiao. Deng Mengro, kau memang orang tak tahu berterima kasih. Tanpa ayah saya, bolehkah kau jadi ketua jabatan pembelian, ketua pegawai eksekutif Deng? Deng Mengro, saya nasihat kau berkelakuan baik. Cepat balik dengan saya. Ibu tak nak balik. Kai, kita tak pergi. Ini rumah kita. Mengenai sama ada mereka akan kehilangan pekerjaan. Sejak mereka mengahwinkan aku dengan kau pada saat itu,
Hutang budiku pada mereka sudah pun terlunaskan. Deng Mengrou, aku dah bagi muka pada kau, kan? Bukankah aku cuma pukul kau sekali sehari? Tapi selepas kau kena pukul, kau dapat hidup senang? Apa aku pernah bersalah padamu? Berhenti. Berhenti. Deng Mengrou sekarang isteri aku. Aku nasihat kau, hormat sedikit. Jika tidak, aku tak kisah campak kau keluar. Dia betul-betul tolong aku? Mengesan mata penaklukan meningkat 100 mata. Mata penaklukan semasa, 1099. Buka kotak buta, Buka kotak buta. tahniah perumah, dapat rahsia perniagaan. Budak, kau mampukah menyara perempuan ini? Semestinya aku mampu. Lagipun aku bukannya sampah. Tak macam orang tertentu. Masih kena harap ayah untuk jaga isteri. Kau. Deng Mengrou, aku tanya kau sekali lagi. Kau ikut aku balik atau tidak? Dah kata dia isteri aku. Sekarang sini rumah aku. Sekarang, terus, segera keluar. Baik, baik. Kau tunggulah. Cantik, kau akan menyesal. Aku akan buat kau berlutut merayu padaku. Dr. Dabao, terima kasih. Kalau hari ini kau tiada, aku dan Kai-Kai tak tahu macam mana. Pegawai eksekutif, perkara kecil sahaja. Saya bimbang Xiaolong itu. Takkan berhenti begitu saja. Aduh. Ketua kampung. Kenapa awak datang? Sudah makan? Alamak. Ketua Pegawai Eksekutif Tank. Maaf ya. Rumah ini. Rasanya awak tak boleh tinggal lagi. Ketua kampung. Kenapa rumah ini tak boleh diberi kepada Ketua Deng? Dia yang nak beli mawar cahaya matahari kampung kita. Dabao. Kenapa kena langgar Xiaolong? Tak baik langgar timbalan pengarah kilang Xiao. Ketua kampung. Ketua kampung. Kami akan pindah hari ini. Takkan susahkan awak. Ketua kampung. Kalau awak halau dia berdua, keluar sekarang. Malam ini mereka tidur di mana? Dr. Dabao, Ketua kampung, ada kesulitannya. Tak apa. Ketua Deng. Kalau tak kisah, malam ini tidur di rumah saya. Awak, Kai-Kai, tidur satu katil dengan adik saya. Saya tidur di lantai. Dabao, perkara ini awak, jangan campur tangan. Ketua kampung. Apa yang manusia lakukan? Syurga melihat. Saya tak percaya Xiaolong boleh kuasai kampung Wangjia sepenuhnya. Ketua Deng. Mari. Balik ke rumah. Abang, siapa ketua sebenar rumah ini? Sayalah. Awak? Adik? Awak ketua sebenar rumah ini? Kalau begitu beritahu saya. Lepas saya tidur malam tadi, awak pergi ke mana? Semalam bukankah Kai-Kai jatuh sakit? Saya pergi ke rumah ketua pegawai eksekutif dan tolong rawat dia. Adik Shu'er semalam, Dr. Dabao memang pergi merawat Kai-Kai. Jadi, Cikgu Song, kenapa pula? Kakak Song. Kakak datang rupanya. Tapau saya mungkin perlu tinggal di rumah awak buat sementara waktu. Kenapa? Bekas suami Mengrou kata, kalau penduduk kampung beri rumah kepada kami berdua untuk tinggal, dia akan putus kerjasama kampung. Semua kerjasama. Maafkan saya keyanran saya yang libatkan awak. Tak apa, Mengrou. Xiaolong ini terlampau keterlaluan. Tapi jangan risau, Cikgu Song betul pegawai eksekutif. Kalau tak kisah, malam ini tinggallah di rumah saya. Baiklah. Baiklah, Kai-Kai, saya hantar ke rumah nenek, tak akan susahkan awak. Memang betul, kakak Mengrou, Kai-Kai budak lelaki tak sesuai. Ikut kami hidup susah. Alamak adik, terima kasih ya. Bukan kerana awak ke atas nama awak. Saya kasihan Cikgu Song dan Ketua Deng. Mazi,
Hari-hari ini awak kena awasi kampung awak. Orang bernama Wang Dabao itu berani lawan aku. Aku akan buat dia di kampung, tak boleh bergerak di kampung. Jangan risau, Abang Long Dabao cuma si tolol. Dia boleh buat apa dengan kau. Perkara ni kau ingat baik-baik. Kalau dia berani campur hal aku dengan Deng Mengru, aku buat dia merayu pada aku. Abang Long, kau jangan risau. Hal ni serah pada aku. Oh ya, sebarkan kata sesiapa dalam kampung kau yang berani jumpa Dabao untuk rawatan bermakna lawan aku, buah-buahan keluarga mereka biar busuk di ladang. Wah, rambut kau panjangnya. Wah, rambut kau pun panjang. Lutut kau kenapa? Untuk beberapa hari ni, harap maaf, kita kena berhimpit dulu. Bila aku dah dapat duit, aku akan bina sebuah rumah 3 tingkat gaya barat di sini. Pasti semua ada bilik. Abang, kalau malam ni kau berani pada kakak Mengru dengan Yan Ran, aku pasti ke diri kau. Nampaknya status bujang suci aku kekal lagi lah. Adik, jangan risau. Abang ni orang yang baik. Takkan buat perkara ambil kesempatan tidur lah. Dabao sekarang begitu hebat. Mengru pun nampaknya suka pada Dabao. Sure, walaupun adik tiri, tapi tak ada pertalian darah. Tak boleh. Aku kena lebih proaktif. Jangan biar Dabao lepas dari tangan aku. Yan Ran, dia yang paling lama kenal Dr. Dabao. Adik kepada Dr. Dabao juga. Saya saja. Cuma ahli keluarga pesakit Dr. Dabao. Kalau mereka semua nak rebut Dabao dengan saya, macam mana saya nak buat? Tak boleh, saya kena lebih proaktif. Dua perempuan ni ada niat lain. Nak rebut abang dengan saya. Lepas abang sembuh dari demensia, jadi begitu hebat dan baik sangat pada saya. Apa kata saya proaktif sikit? Lagipun saya dengan abang tiada hubungan darah. Saya ada kelebihan kedekatan. Kenapa? Kakak Song, Shuer dan Mengro masih tidur. Kita buat apa? Memang tak selesa lah. Alamak. Habis kata tetap miskin. Duit dari ketua pegawai eksekutif Deng ni tak sempat lagi nak bina rumah 3 tingkat gaya barat. Kalau waktu mesra, mereka tiba-tiba terjaga. Memang kematian sosial lah. Bao, kamu sungguh mengambil berat. Bertemu dengan kamu adalah tuah saya. Dikesan Mata Penaklukan Perumah tambah 1000. Mata Penaklukan Perumah semasa 1999. Kakak Song, kamulah tuah saya. Terima kasih, Kakak Song. Dikesan Mata Penaklukan Perumah tambah 1000. Mata Penaklukan Perumah semasa 2099. Banyaknya rosakkan sistem ini. Sudahlah, tidurlah esok kena bangun cari duit. Sekadar sara hidup. Tidurlah Kakak Song. Song Yan Ran, kalau kau berani sentuh Dabao sejari, aku putus dengan kau. Wang Dabao, jangan kau terpedaya wanita ini. Wang Dabao ini memang kasihan. Baru warisi ilmu perubatan ayahnya. Asalnya boleh cukup makan. Salah dia, menggoda menantu pengarah Kilang Shao. Sekarang, orang berubat pun tak boleh cari dia lagi. Kasihan sekarang makan pun tak kenyang. Abang, aku dah kata kenapa kau rawat penduduk kampung. Mereka semua elak. Rupa-rupanya masalah muncul di sini Kalau tak bagi aku rawat, aku berniaga saja. Berdiri di pintu buat apa? Cepat, makan. Baik, adik, kita makan dulu. Baki hal, lepas makan cakap. Terima kasih. Tuan Deng, keluarga Xiaolong tu, berdasarkan apa mereka bermula?
Tuan Deng, keluarga Xiaolong tu, berdasarkan apa mereka bermula? Ada apa? Kakak Mengrog, awak tak tahu, Xiaolong dah umum dalam kampung. Larang penduduk jumpa abang saya untuk rawatan. Inilah yang memutuskan rezeki kita. Lihatlah cara dia buat kerja. Mengrau, nasib baik awak cerai awal dengannya. Lepas dari kesusahan. Maafkan saya yang buat susah semua orang. Dia yang salah. Jangan rasa bersalah. Tak apa. Kalau awak nak buat sesuatu, beritahu saya tentang latar belakang Xiaolong. Keluarga dia mula-mula membeli mawar cahaya matahari, buat buah premium, mulakan sebagai pemborong. Sekarang, semua bekalan buah kampung di tangan mereka. Tahun ini hasil banyak, hasil tuaian meningkat 4-5 kali ganda. Paling kurang, ada 2-3 juta kati. Patutlah penduduk dengar cakap dia. Dr. Dabao, you nak buat kilang buah juga ke? Saya cuma ada ini. Kalau awak nak buat, saya tolong awak. Ini, keluarga Xiaolong dah ada rantaian industri modal yang lengkap. Kita lawan mereka. Jalan buntu. Saya ada satu soalan lagi. Biasanya jualan setahun mereka berapa? 500,000 kati lebih kurang. 500,000 kati? Saya dah ada idea. Apa cara? Harga jualan mereka tahun ini pasti akan merudum. Dr. Dabao, harga mawar cahaya matahari, kenapa akan merudum? Kenapa akan merudum? Saya bagi tahu kamu, tahun ini cuaca baik, mawar cahaya matahari pasti hasil tuaian banyak. Tambahan pula beberapa kampung daerah sekitar semua tanam mawar cahaya matahari. Tapi jumlah jualan keseluruhan hanya sedikit saja. Oh, saya faham. Jadi, bila pasaran tidak mampu menanggung kapasiti ini, harga mawar cahaya matahari akan merudum. Betul. Memandangkan harga mawar cahaya matahari akan merudum, maka tahun ini kita semasa beli boleh jimat banyak duit. Tapi, awak tahu yang harganya akan merudum. Kenapa masih nak beli mawar cahaya matahari? Awak lupa yang kebakaran seks adalah perubatan. Kita boleh guna ia untuk buat arak perubatan. Ya, abang. Pada masa itu, kita boleh beli pada harga terendah mawar cahaya matahari keluarga Xiaolong. Kemudian, guna mawar cahaya matahari, mereka buat arak perubatan kita sendiri. Saya pergi cari penduduk kampung tolong sekarang. Suruh mereka bantu kita bina sebuah kilang arak. Pergi sekarang. Baik. Ketua Pegawai Eksekutif Deng, langkah paling penting, masih perlu tolong awak. Awak rangkaian luas. Jadi tugas botol kaca, serahkan pada awak. Jangan risau. Saya ada kawan lama. Bekerja di kilang kaca, ketua jabatan jualan. Abang Long, minum, jom, minum. Oh ya, dulu kilang kami. Di kampung awak beli produk apa paling laris? Tentu mawar cahaya matahari ke kampung kami. Abang Long, mawar cahaya matahari kami hasil tuaian banyak. Bila dah untung, jangan lupa saya. Jangan risau. Selagi saya ada sepiring daging, awak dapat sup. Saya suka sup, Abang Long. Baik. Jom, Abang Long, jom. Begini awak ke kampung esok, beli mawar cahaya matahari, beritahu mereka. Sesiapa yang memulau wang Dabao setiap kati mawar cahaya matahari, saya naikkan 1 sen. Abang Long, betul ke? 1 sen kampung kami ada 2-3 juta kati hasil. Abang Long, 2-3 juta kati tak apa. Perniagaan keluarga kami tersebar seluruh negeri. Macam mana saya cakap? Lakukan seperti yang saya minta. Jangan risau. Saya pasti takkan mengecewakan awak. Abang Long, kalau awak cakap macam tu, perkara ini, saya yang uruskan. Saya pasti selesaikan. Dengan sempurna, dengan selamat. Minum sikit. Dr. Dabao, saya sudah hubungi kawan sekolah lama saya. Dia sanggup beri kita 1,000 botol kaca sebagai pembiayaan awal. Kalau berjaya nanti, kita bekerja sama jangka panjang. Ketua Pegawai Eksekutif Deng, awak bukan saja cantik, tapi kerja pun cekap. Dr. Dabao, ini lesen perniagaan yang awak suruh saya dapatkan di daerah. Dengan lesen ini, kita tak perlu takut di siasat Jabatan Perindustrian dan Perdagangan. Adik, kenapa awak tak ke sekolah hari ini?
Mulai hari ini, saya dah mula cuti musim panas. Oh ya, sibuk sangat akhir-akhir ni. Lupa pasal ni. Mana kakak Song? Sepatutnya dia pun dah bercuti. Kenapa tapau awak rindu saya ke? Awak rindu saya ke? Tapau saya nak balik kampung sekejap. Tapi jangan risau, saya akan cepat balik. Nanti saya kejutkan awak. Balik kampung? Dabau, awak tak tahu ke? Yan Ran datang menghadap sekali lagi kampung kita. Keluarga dia di daerah. Ada rangkaian hubungan yang luas. Bermakna saya boleh hidup bergantung pada orang lain? Tuan rumah dikesan ada mata penaklukan tambah 1,000. Mata penaklukan tuan rumah kini 3,9. Ni pun boleh beri aku mata penaklukan. Kakak Song, kau dewa aku. Ketua kampung tahun ini mawar cahaya matahari hasil tuaian banyak. Tuan Muda Long kata ikut harga beli dulu naik lagi 1 sen. Betul ke ini? Kalau macam tu, orang kampung dapat lebih banyak duit. Kilang Abang Long besar macam ni, perlukah tipu kau pasal ni? Betul juga. Tuan Muda Shaw, saya nak wakili orang kampung ucap terima kasih. Ada satu syarat. Semua orang di kampung Wang Jia mesti asingkan keluarga Wang Dabau. Wang Mazi, kau pun tahu ayah Wang Dabau kawan rapat aku. Ketua kampung, asal kau setuju, sekarang saya boleh panggil kaki tangan kewangan tanda tangan kontrak? Tuan Muda Shaw, betulkah? Segera ke kampung Wang Jia, bawa lori pengangkut. Kami bawa lori pengangkut. Mazi, kau dengan ketua kampung tunggu di sini untuk kaki tangan kewangan dan lori pengangkut. Saya nak keluar hirup udara. Baik, Abang Long. Kau buat apa datang? Tentu saja nak tengok korang dah mati kelaparan ke belum. Kalau mati kelaparan, saya boleh datang uruskan mayat kau. Jangan risau. Saya ada tangan, ada kaki. Takkan mati kelaparan. Tak macam kau. Lepas dari ayah kau memang nak mati kelaparan? Dabau, kau ni memang tak akan sedar selagi tak nampak keranda. Kau dah dikucilkan oleh seluruh kampung. Tak ada makanan, tak ada minuman. Nak tengok berapa lama kau boleh bongkak? Kau memang seperti biasa. Buat orang rasa mual. Dabau, aku boleh bagi kau satu peluang untuk mengaku salah. Kau cuma perlu berlutut dan merayu padaku. Lepas itu, serahkan Deng Menggro padaku. Aku boleh pertimbangkan untuk lepaskan korang. Maaf. Aku ni, kaki terlalu lurus. Tak boleh berlutut. Mengesan mata penaklukan perumah tambah 1,000. Mata penaklukan perumah semasa 4,099. Hai ayah. Saya di kampung Wang Jia, beli mawar cahaya matahari. Duit dah bayar. Ayah. Apa yang ayah cakap? Ayah. Apa yang ayah cakap? Tahun ini harga mawar cahaya matahari jatuh teruk. Tapi saya dah suruh kewangan bayar dah. Anak derhaka, bukankah aku dah beritahu kau, kes pembelian tahun ini kena tunggu dan lihat dulu. Bukan. Saya ni takut tak jumpa bahan mentah. Kau, sekarang serta-merta balik sini. Saya ni Memang orang tak guna. Ayahnya dah kata suruh dia tunggu dulu. Dia masih buat silap. Tapi abang, kalau Xiaolong betul-betul dengar kata ayahnya, apa akan jadi pada kita? Kalau Xiaolong betul dengar kata ayahnya, jadi ayahnya tahun ini akan beli dengan harga terendah mawar cahaya matahari semuanya habis. Rancangan kita besar kemungkinan akan gagal. Bahan mentah untuk buat arak akan terjejas. Nampaknya kali ini syurga pun menyebelahi kita. Adik, lebih lancar dari sangkaan saya. Rancangan esok dilaksanakan. Dabau, inikah yang awak hasilkan arak perubatan anggur ini? Betul. Saya tambah tanduk rusa, buah goji dan herba lain. Bukan sedap saja. Boleh cegah reumatisme dan tambah kuih dan darah. Hebatnya.
Rasanya macam mana? Cubalah sendiri. Abang, saya nak minum juga. Kamu cuba rasanya dulu. Abang, sedapnya. Saya nak lagi. Lagipun manis. Tak pedas tekak langsung. Tahu nilainya? Betul. Sangat sesuai untuk kami wanita minum. Abang, arak sedap macam ni, awak nak jual macam mana? Rahsia perniagaan cadangkan, guna jualan langsung dalam talian untuk luas saluran. Memang sistem yang boleh harap. Saya nak guna internet, jualan langsung secara langsung. Buat nama kita dikenal dulu. Lepas itu baru guna model pengedar. Betul. Sekarang zaman internet. Guna internet memang lebih mudah buat nama. Abang, terus cakap macam mana nak buat? Kami semua ikut cakap abang. Pada peringkat awal ni, hanya bergantung pada kamu berdua untuk panaskan suasana. Abang Long, saya pun tak tahu apa dah jadi, mawar cahaya matahari pun jatuh teruk macam ni. Wang Dabao dengan kuncunya sekarang buat apa? Abang Long, hari-hari ini saya memang perhatikan mereka. Mereka pun tak keluar rumah dan mengeru dengan Li Shuer setiap hari bagi Wang Dabao tarian. Tarian. Tarian apa? Tentulah tarian yang seksi itu. Sangat sejuk. Alah, dulu saya ingat Wang Dabao ni orang hebat. Rupanya saya silap lihat. Pada dasarnya dia pun orang bernafsu. Abang Long, pada pendapat saya rasa mereka takkan tahan lama sangat. Memandangkan mereka dah tak ada banyak harapan. Jangan peduli mereka dulu. Perkara paling penting sekarang ialah lepaskan mawar cahaya matahari yang kita ada dengan cepat. Abang Long, beberapa kampung sekitar sini semua tanam mawar cahaya matahari. Susah nak cari pembeli saya. Tak jumpa pun kena cari. Kalau kilang kita tak dapat pulangkan duit, hari-hari baik kau pun akan berakhir. Terima kasih abang beli 10 kotak arak dan darah cahaya matahari. Semoga abang sihat dan kuat selama-lamanya. Persembahan. Kesenangan tak kekal lama. Jumpa lagi esok masa sama. Kita janji jumpa. Dr. Dabao, beberapa hari ini, berapa botol arak terjual? 1000 botol. Semua dah habis dijual. CEO Deng nak minta tolong lagi pergi kilang kaca sekali lagi. Kali ini kita nak tempas 100,000 botol. Abang, 100,000 botol? Kalau macam tu kita nanti tak habis jual ke? Jangan risau. Mesti boleh. Lepas pengguna habis minum 1000 botol ni, reputasi arak darah cahaya matahari kita akan tersebar luas. Semua iklan tu tak setanding kata mulut pelanggan kita ni. Kena yakin pada produk sendiri. Tak apa. Yandran, awak dah balik. Ya, orang ni pakar pelaburan yang saya bawa dari ibu negeri untuk awak. Saya dah kata, bila saya balik nanti, saya pasti bawakan satu kejutan untuk awak. Presiden Wang harap kerjasama kita berjaya. Pelaburan 10 juta tu, petang ni boleh dihantar. Terima kasih atas kepercayaan syarikat Encik. Jangan risau, arak darah cahaya matahari kami pasti tak akan mengecewakan atas pilihan hari ini. Cik Song, awak berdua borak dulu. Saya ada program, pergi dulu. Yanran, kali ini awak tolong kami sangat banyak. Betul kakak Yanran. Dengan duit kakak ni, kita boleh kembangkan skala pengeluaran. Hari-hari ni kita siaran langsung. Walaupun cuma sejam, tapi kita dah jual ratusan botol. Mangrove, Shuer, Yanran sepanjang tempoh ni, payah korang dah. Kita sekarang ni duduk dalam satu perahu. Tapi saya ada satu permintaan kecil. Sekarang kita dah ada duit, boleh tak baiki rumah uzur ni?
Baiki. Boleh baiki sekarang. Sambil tu beli tanah kosong kat belakang kita, bina kilang arak kecil. Kalau nak kembangkan skala, esok saya pergi kampung sebelah beli mawar cahaya matahari. Saya pula akan uruskan pengedaran dan hal selepas jualan. Syuair pula tolong saya sempurnakan proses pembuatan arak. Kebetulan awak belajar bidang ni. Tak ada masalah, abang. Tepuk tangan, pasukan profesional. Abang Long ada jalan. Jangan gelabah, cakap perlahan. Saya dapat maklumat, ada pemborong sedang beli banyak mawar cahaya matahari. Harga? Berapa harga belinya? Harga tak tanya. Tapi dengar berita ni, saya terus datang beritahu awak. Tak apa. Yang penting ada orang nak beli. Harga, nanti kita bincang perlahan. Memang langit tidak pernah menutup semua jalan. Abang, jadi seterusnya, kita harus buat apa? Macam ni. Sekarang kau pergi hubungi pengedar. Jemput mereka ke rumah ketua kampung. Beritahu mereka. Asal mereka nak beli, berapa pun harganya, saya jual. Baiklah, Abang Long. Tunggu berita baik dari saya. Saya pergi hubungi mereka sekarang. Tunggu berita saya, Abang Long. Abang Long, saya dah minta orang uruskan. Pembelinya juga dari kampung Wang Jia. Saya rasa dia orang yang dulu kerja di luar. Sekarang dah kaya, balik nak balas budi kampung halaman. Memandangkan dia orang kampung Wang Jia, maka atas nama kampung Wang Jia, harganya mungkin tak akan ditawar terlalu rendah. Orang ini siapa sebenarnya? Kau dah siasat jelas ke? Keluarga dia masih ada orang tua di kampung ke? Kalau ada, kita pergi kampung ziarah dia. Boleh tinggalkan kesan baik juga? Alamak, Abang Long, saya pun merayu-rayu minta orang tolong jemput. Butiran spesifik, saya tak tahulah. Tak apa. Bila mereka dah sampai, baru tahu butirannya. Masa janji temu tengah hari kan? Betul. Tengah hari. Di rumah ketua kampung Wang Jia, kita makan. Ketua kampung sekarang dah tunggu di pintu. Mereka mungkin nak sampai dah. Mereka tunggu di dalam. Dah bawa pada pendapat saya. Lebih baik selesaikan permusuhan. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Pakcik, hal ini jangan campur. Jangan risau, apa yang saya janji pada pakcik saya pasti tepati. Suara ini sangat kenal. Abang Long, mereka dah sampai. Jaga sopan santun. Wang Dabong, kau buat apa sini? Saya tahu Tuan Muda Long, dia pasti tak boleh hidup lagi datang minta maaf. Tengoklah, dia bawa deng menggro sekali. Budak, saya ingatkan kau berani sangat. Baru beberapa hari tak tahan dah. Nampaknya Tuan Muda Shao tak sambut saya. Hari ini saya ada tetamu penting. Hal kau saya kira esok. Tak ada masa layan kau. Tuan Muda Syos, kita orang satu kampung, keharmonian bawa kekayaan. Harmoni apa? Budak ini buat saya menderita. Saya nak hantar dia ke neraka. Saya tak boleh lepaskan marah ini. Perempuan, kau mari sini. Kau nak buat apa? Budak, saya bagi tahu kau sekarang. Kau pergi sekarang juga. Ketua kampung, kau tadi di luar. Kau suruh saya lupakan permusuhan. Dengan sampah macam ini, macam mana saya nak bekerjasama? Apa maksudnya? Tuan Muda Syos, Wang Dabao inilah pembeli yang kamu cari. Alamak, jadi begini rupanya. Hal kau selepas ini jangan cari saya lagi. Wang Dabong, pembeli itu ialah kamu. Ayahmu ada anak yang membazir macam kamu. Harta keluarga sebesar mana pun. Takkan cukup untuk dibazirkan. Pergi. Kenapa kamu tak beritahu aku identiti sebagai pembeli itu? Kalau Xiaolong berunding baik dengan kamu hari ini, adakah kamu akan beli mawar cahaya mataharinya? Tak akan. Kesalahan Xiaolong terhadapmu menentukan dia mesti jadi tak ada apa-apa. Aku tak akan lepaskan sesiapa pun yang pernah cederakan kamu. Termasuk diriku sendiri.
Mengesan mata penaklukan perumah tambah 1,000. Mata penaklukan perumah semasa 5,099. Naik lagi 1,000. Menghampiri sasaran 10,000, selangkah lagi dekat. Selamat datang ke siaran langsung Dabao. Hari ini Dabao bawakan sekali lagi tawaran istimewa untuk semua. Sebelum ini stok tak cukup. Jadi yang tak sempat beli, hari ini boleh borong sepuas hati. Dengar kata Arak yang juru hebah jual resipinya curi. Juru hebah perempuan Deng Mengrau tu berdating dengan Dabao. Akhirnya bercerai lalu curi resipi. Dengar kata Wang Dabao ni dulu seorang tolol. Orang tolol mana tahu jualan langsung? Nampak macam penipu sahaja. Boleh biar lelaki macam ni dapat duit. Setiap netizen tanggung jawab besar. Pulangkan duit. Pulangkan duit. Pengacara ini bermasalah. Kami tak boleh biar mereka dapat duit kita. Bayar balik. Pengacara ini bermasalah. Kami tak boleh biar mereka dapat duit kita. Kawan-kawan, jangan marah dulu. Saya dan Deng Mengrau bukanlah kawan karat. Dan arak ubat ini kami yang buat sendiri. Keluarga kami doktor turun-temurun. Sijil doktor awak? Tunjuk. Sekarang, sesiapa sahaja boleh kata dia doktor. Sijil doktor? Keluarga kami doktor turun-temurun. Jadi tak ada sijil begitu. Itu penipu. Pengacara Shaw ada sijil. Dia juga tunjuk bukti buat arak ubat. Undur, undur. Kawan-kawan, kami perlu selidik keadaan sebenar. Tapi percayalah saya pasti beri jawapan yang memuaskan tentang hal ini. Siaran langsung tamat di sini. Jumpa lagi. Saya Xiaolong. Saya Xiaolong. Anak pengarah kilang pemprosesan buah. Saya pernah ada keluarga yang bahagia. Malangnya, sejak istri saya ke kampung Wang Jia beli buah, keluarga saya hancur. Kakak tak kenal orang. Diculik oleh Dabao dari kampung kami. Bukan sahaja nak ceraikan Abang Long, malah curi resepi arak ubat yang Abang Long susah payah hasilkan dicuri. Cukup. Jangan cakap lagi. Saya percaya Mengrau. Dia tak sengaja. Dia pasti akan balik. Kalau nak salahkan Dabao itu. Kakak ipar, kalau awak nampak video ini, fikirkanlah betapa baiknya Abang Long dulu terhadap awak. Baliklah, Abang Long rindu awak dan anak. Abang Long Ini langsung terbalik hitam putihnya. Xiaolong itu orang macam mana? Dalam hati kita semua bukan dah tahu ke? Maafkan saya. Saya yang buat susah semua orang. Mengrau. Orang jahat itu Xiaolong dan Wang Mazi. Apa kena mengena dengan awak? Jangan salahkan diri sendiri. Ya semua tak rasa ke perkara ini mungkin bukan perkara buruk. Abang, mana boleh jadi baik? Sekarang seluruh internet sibuk buli awak dan kakak Mengrau. Tapi awak tak nampak trafik pun sangat tinggi. Kalau kita manfaatkan bukan untung besar ke? Maksud awak nak jadikan peminat anti ini peminat sebenar? Mereka peminat anti sekarang bukankah kerana mereka anggap saya dan Mengrau rakan tak baik? Tapi bila semua dijelaskan, siapa pesalah sebenar, semua akan faham. Macam mana nak buat? Biar isu ini berkembang dulu. Tunggu masa sesuai, lalu selesaikan terus. Mengrau, cari kawan peguam awak. Minta mereka sediakan surat peguam. Dan siapkan laporan kecederaan awak yang dulu, serta sijil perceraian. Baik. Yan Ran, dalam tempoh ini, tolong beli anggur cahaya matahari untuk Mengrau. Swear, cari beberapa penduduk kampung. Rakam video. Minta mereka akui keluarga kami turun-temurun berubat. Baik. Xiaolong. Saya sedang fikir nak kembangkan pasaran. Awak bantu saya pada masa tepat. Abang, semua dah sedia. Mari kita mulakan. Hai semua, saya pengasas Arakshi dan Darah Cahaya Matahari. Nama saya Dabao. Hari-hari ini, saya dilanda kontroversi
hari ini di sini, saya ingin gunakan platform ini untuk menjelaskan perkara ini dengan jelas kepada semua. Apa yang perlu dijelaskan? Mengambil istri orang, mencuri resipi orang, berani lagi bercakap sombong. Semua keluarga Puan Deng dengan Encik Xiao yang disebut itu telah bercerai secara sah. Sebab perceraian adalah keganasan rumah tangga. Sebelum saya kenal Puan Deng, dia sudah pun bercerai dengan Encik Xiao. Betul. Ini laporan penilaian kecederaan yang dikeluarkan polis. Dan sijil perceraian. Walaupun bukan ambil istri orang, bagaimana pula dengan hal resipi itu? Resipi ini adalah hasil kajian kami sendiri. Jika benar Encik Xiao yang menciptanya, maka saya percaya, walaupun tanpa resipi, boleh juga dihasilkan, kan? Dabao bukan sahaja pandai dalam perubatan, perangainya pun baik. Saya pernah jatuh ke sungai waktu kecil. Dia juga pernah selamatkan saya. Keluarga Dabao turun-temurun jadi dokter. Banyak orang di kampung kami diselamatkannya. Saya pun pernah diselamatkannya. Ya, Dabao orangnya sangat baik. Wah, perkara ini rupanya ada plot twist. Xiaolong bukan mangsa, tetapi pelaku keganasan. Semua saya telah hantar surat peguam kepada Encik Xiao. Internet bukan tempat bebas undang-undang. Apatah lagi syurga penyebar fitnah. Abang Long. Abang Long, ada masalah. Masalah besar. Masalah apa bising sangat? Wang Dabao mereka buat siaran langsung. Dedah semua hal awak habis-habisan. Yang paling penting, you kata mereka curi resipi kita, mereka terus jelaskan. Bagaimana keadaan kenyataan dalam talian sekarang? Siaran langsung Wang Dabao sudah meletup. Jualan satu hari 100,000 unit. 100,000 unit. Abang Long. Abang Long. Saya habiskan banyak tenaga. Rancang selama ini. Asalnya nak buat imej mangsa untuk jual sikit mawar cahaya matahari. Tak sangka. Pada akhirnya, masih jadi pengalas untuk Wang Dabao. Abang Long, lepas ini kita buat apa? Abang Long. Buat apa lagi? Kita pergi cari Wang Dabao, mau berdamai? Kita semua berniaga. Memandangkan saya kalah, saya beri sedikit keuntungan kepadanya. Bagusnya, Abang. Pesanan kita baru saja meletup. Langsung terjual 110,000 unit. Langsung, untuk bulan ini inventory habis dijual semua. Ini baru permulaan. Aduh, memang harus dikatakan betul-betul perlu berterima kasih kepada Xiaolong dan mereka. Memang patut berterima kasih kepada mereka. Kalau bukan kerana mereka memberi trafik kepada kita, kita pun takkan jual sebaik ini. Ini namanya apa? Ini namanya ingin mencuri ayam tapi kehilangan beras. Saya rasa ayah Xiaolong pasti marah sampai tak boleh bangun dari katil. Kamu datang buat apa? Wang Dabao, kali ini saya mengaku kalah. Saya datang untuk minta maaf. Wang Dabao. Sebelum ini kami yang bersalah. Minta maaf. Minta maaf. Kalau minta maaf berguna, buat apa ada polis? Tambahan pula, hubungan antara kita tak mungkin berbaik semula. Wang Dabao, kita semua orang dalam dunia perniagaan. Tak dapat lari daripada bertemu. Saya masih ada 2 juta kati anggur. Saya jual murah kepada kamu. Anggap saja berkawan. Tak mungkin. Kawan macam kamu, saya rasa menjijikkan. Abang Long, sekarang macam mana? Kalau begitu, tunggulah kita bertarung hingga mati. Kita terus siaran langsung. Hai semua, saya Wang Dabao, pengasas arak Qi dan darah cahaya matahari. Hari ini saya bawakan masih satu arak perubatan ciptaan kami. Walaupun arak perubatan rasanya sangat lembut, sangat licin, sangat sedap. Sangat sedap. Hari ini sebagai balas budi kepada peminat tersayang, kami sediakan 100,000 unit. 50,000 unit pertama, diskaun terbesar. 50,000 unit seterusnya, diskaun 50%. 3, 2, 1. Pasang pautan. Terima kasih, Abang. Wah! Meletup, meletup. Terima kasih, keluarga. Berapa unit lagi tinggal? Tinggal 30,000 unit. Tuan pemeriksa, arak perubatan saya beli daripadanya. Ini produk tanpa 3 sijil. Tiada laporan pemeriksaan dan tiada lesen keselamatan makanan. Hello,
Saya pemeriksa dari Jabatan Perindustrian dan Perdagangan. Baru terima laporan Anda jual dalam talian produk tanpa 3 sijil, menyebabkan keracunan. Saya perlu periksa. Apa hal dah Biro Perindustrian dan Perdagangan pun datang? Jangan-jangan betul produk tanpa sijil? Saya percaya Dabau. Saya minum araknya. Memang ki dan darah pulih banyak. Maaf keluarga, kami di sini ada sedikit masalah. Kita hentikan sebentar. Saya jemput Anda semua tonton percuma. Wang Dabau, arak Qi dan darah cahaya matahari ini Anda yang jual. Betul. Saya yang jual. Memandangkan awak yang jual arak ni ada bahan penyebab kanser tak? Bersih ke tak? Anggur ni lulus tak? Korang tak tahu ke? Tak ada laporan pemeriksaan pun berani jual. Kalau ada masalah, korang boleh masuk penjara. Lagipun korang tak ada lesen perniagaan. Tak ada lesen operasi. Jual dalam siaran langsung ni adalah haram. Shalong, awak memang jahat sungguh. Saya buat untuk selamatkan orang. Keluarga siaran langsung. Dia tipu korang. Sholong jangan merepek. Kenapa? Takut ke? Pemeriksa kualiti ada di sini. Kalau ada bukti, tunjuk laporan kualiti, lesen perniagaan, bagi tengok. Macam mana awak tahu saya ada? Rakan? Maaf ganggu. Dokumen korang sah dan patuh. Semoga perniagaan maju. Kamu berdua disyaki buat laporan palsu, ikut saya. Bukan pemeriksa. Nampak tak? Ini mesti palsu. Mari, kita terus siaran. Sholong, awak buat apa sini? Sini tak mau awak. Perempuan. Semua ini sebab awak dan Wang Dabau. Buat saya tak boleh hidup. Semua ini awak yang paksa. Abang Long, buang masa cakap dengan dia. Kita jadi macam pengemis. Semua sebab dia dan Wang Dabau. Lepaskan aku. Sholong, aku nasihat kau lepaskan aku sekarang. Kau sedang langgar undang-undang, tahu tak? Diam. Wang Dabau dan Mengro ada dalam tangan aku. Bawa 10 juta sekarang. Kalau tak, esok aku bunuh dia depan kau. Shalong, lepaskan Mengro. Lepaskan. Boleh. Bawa 10 juta. Kalau tak, simpan duit itu untuk kebumikan dia. Dabau, jangan dengar cakap dia. Cepat lapor polis. Aku lebih baik mati daripada berkompromi. Dabau. Diam. Aku bagi duit, tapi kau jangan sakiti Mengro. Kalau kau masih ada hati, jangan pukul dia. Jangan risau. Selagi duit sampai, aku jamin Deng Mengro selamat. Tapi kalau kau lapor polis, aku tak jamin dia hidup atau mati. Kalau dia lapor polis, aku bunuh dia sekarang. Apa kita hilang, akan kita ambil balik. Ha 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 ha. Air. Air. Nak minum air? Minum apa? Dabau belum bawa duit. Tak boleh minum. Perempuan nak air, aku suapkan. Abang Long, dia macam anjing kan? Woof woof, ha 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 ha. Jangan main. Lepas dapat duit, cepat-cepat lari. Kalau tertangkap, mesti masuk penjara seumur hidup. Aku tak nak ditangkap. Abang Long, lepas aku dapat duit, aku pergi mana? Keluar negara ke? Aku nak pergi. Dengan 10 juta ni, kita nak pergi mana pun boleh pergi. Shalong, duit aku dah bawa.
Sekarang, lepaskan Menggrow. Mazi ambil duit. Abang Long banyaknya duit. Kita dah kaya. Abang Long dah kaya. Kau tak lapor polis, kan? Aku beritahu kau. Kalau kau berani lapor polis, aku buat kau dan Deng Menggrow habis-habisan. Penculikan pun kau berani buat? Takut pula aku lapor polis? Jangan risau. Duit sikit ni, bagi aku bukan apa. Asal kau lepaskan Menggrow, aku tak akan lapor polis. Pandai juga kau. Duit dah bagi. Boleh lepaskan Menggrow sekarang. Tak boleh. Hanya dengan Deng Menggrow di sisi kami, baru boleh pastikan keselamatan kami. Kau nak buat apa? Tentulah lepas keselamatan kami terjamin, baru kami lepaskan Deng Menggrow. Jangan risau, dia tu sial. Aku pun tak nak simpan dia. Abang Long, budak bodoh ni banyak helah. Kita jangan lepaskan dia dengan mudah. Sekarang kau boleh berambus. Esok, barulah kau boleh jumpa dia. Abang Long, kita ambil duit ni dan cepat-cepat lari. Aku ada perasaan tak sedap hati. Ada perkara buruk akan berlaku. Betul. Kau cakap betul. Lambat lagi, nanti ada hal. Alamak. Dengan duit sebanyak ni, cukup untuk kita habiskan seumur hidup. Ha. Jangan bergerak! Ah! Tuan, ini salah faham. Aku dengan dia satu keluarga. Kami cuma main-main. Tuan, Orang yang diculik itu kakak ipar aku. Tuan, kamu tangkap orang salah kot. Abang Long, cepat suruh dia orang. Lepaskan aku. Aku tak nak masuk penjara. Dabao. Nasib baik ada kau. Xiaolong, kau memang binatang. Kau pernah tak terfikir kalau apa-apa terjadi pada aku, macam mana dengan Kai-Kai? Menggrow, aku cuma buat lawak dengan kau. Tengoklah, aku ni bapa kandung. Anak tu. Tolonglah cakap dengan pakcik. Bagi aku, ini semua salah faham. Menggrow. Anak. Kau masih ingat ada anak? Kalau kau benar-benar sayang anak, kau takkan culik aku dan paksa Dabao bayar wang tebusan. Ini semua salah faham. Aku tak pernah betul-betul nak culik kau. Menggrow. Tak nak culik aku? Lepas tu kau buat apa kat sini? Kau jangan risau. Saya pasti akan melaporkan awak. Bersedialah untuk makan nasi penjara. Menggrow. Saya merayu pada awak. Saya benar-benar tahu saya salah. Berilah saya satu peluang lagi. Maafkanlah saya. Saya merayu pada awak, Menggrow. Bersedialah untuk menghabiskan masa di penjara. Saya benar-benar tahu saya salah. Ini semua salah faham. Berilah saya satu peluang lagi. Lepaskan saya kali ini. Saya tak mau masuk penjara. Menggrow, jangan takut. Semuanya sudah berlalu. Dabao. Saya cuma rasa terkilan. Kalau dia benar-benar sayangkan Kai-Kai, dia takkan buat perkara macam culik saya perkara sebegitu. Akhirnya tak perlu risau lagi kalau berasmara waktu malam diketahui orang. Dabao. Ketua kampung bawa penduduk kampung datang. Dabao, maafkan saya. Dulu bawa penduduk kampung asingkan awak. Ketua kampung, saya tahu. Semua orang terpaksa buat begitu. Dan bila saya perlukan bantuan, semua orang berdiri di sisi saya. Bagus. Awak tak perlu risau. Saya orang kampung Wangjia. Saya janji, mawar cahaya matahari kampung ini pada masa depan. Saya jamin. Bagus. Mengesan ingatan penduduk kampung Wangjia, mata penaklukan meningkat 5,000, mata penaklukan perumah Sradan 9 Sin. Buka kotak buta? Buka.